kecenderungan memusat ini, maksudnya ialah kita hendak cari nilai di tengah-tengah data kita, iaitu kita hendak mencari satu nilai yang dapat mewakili semua nilai dalam data kita, satu nilai purata. Okey? Jadi di bawah sukatan kecenderungan memusat ini ada 3 jenis nilai yang kita hendak cari, okey? Iaitu nilai mean, median dan mode. Ketiga-tiga jenis sukatan kecenderungan memusat ini akan menerangkan jenis data yang kita ada. Dia akan menerangkan apakah nilai yang berada di tengah-tengah data, iaitu nilai yang dapat mewakili semua data kita. Okey? Jadi ukuran yang diperoleh berdasarkan semua nilai data dalam suatu populasi dikenali sebagai parameter. Okey. Inilah dua istilah yang anda mesti tahu, yang anda sudah pun belajar. Okey. Jika kita ambil ukuran berdasarkan kepada populasi, maka semua ukuran itu dikenali sebagai parameter. Jika semua ukuran kita diambil daripada sampel, maka semua ukuran itu dikenali sebagai statistik. Okay? Jadi bagi 3 jenis ukuran kecenderungan memusat, mean, mode dan median, kita akan menggunakan huruf Greek untuk mewakili parameter dan huruf Roman untuk statistik. Maksudnya, untuk mean, kita boleh gunakan simbol seperti ini, X bar, okay? Atau kita boleh gunakan simbol ini. Kedua-duanya membawa maksud mean. Inilah yang pertama ialah X bar dan yang kedua ialah mu. Jika kita mengira mean berdasarkan data daripada satu populasi, maka kita akan gunakan simbol mu untuk mewakili mean kita. Jika kita mengira mean menggunakan data daripada satu sampel, maka kita akan menggunakan X bar untuk mewakili mean. Itu maksud parameter dan statistik dan populasi dan sampel. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi dalam kelas hari ini kita akan fokus kepada data daripada sampel. Okey. Semua kiraan adalah berdasarkan kepada sampel kecuali dinyatakan. Okey. Okey, kita akan mula dengan mean, okey? Ukuran kecenderungan memusat pertama ialah mean, okey? Bagaimana kita hendak mengira mean? Katakan kita ada satu set data, okey? X1, X2, X3, X4 sampai Xn. Okey, kita ada satu set data seperti ini. Jika kita hendak mengira mean populasi, mu sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sehingga Xn. Okay? Bahagi dengan jumlah bilangan data. Di sini jumlah bilangan data ialah N. Untuk mean populasi kita bahagi dengan gunakan N sebagai huruf besar. Yang ini sama juga dengan sigma X per N. Sigma ini mewakili jumlah. Sigma adalah simbol bagi jumlah. Jadi mean sama juga dengan sigma X bahagi dengan N. Okey? Di mana N ialah jumlah bilangan nilai dalam data. populasi. Okey? Kalau populasi kita gunakan simbol mu untuk mencari mean. Kalau data ini adalah data dalam sampel, maka kita boleh mencari mean sampel. Okay? Dan mean sampel diwakili dengan simbol X bar. Jadi X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sehingga Xn bahagi dengan kita gunakan N kecil. Okay? Di mana N ialah jumlah bilangan nilai dalam sampel. Okay? Jadi jika kita gunakan data daripada sampel,
rumus kita menggunakan huruf N kecil. Jika kita gunakan data daripada populasi, maka rumus kita menggunakan huruf N besar. Jadi X bar sama juga dengan sigma X bahagi dengan N. Okay, inilah rumus bagi mean yang kita hendak gunakan. Okay. Mean ialah X bar bahagi dengan N. Okay. Baik, kita nak lihat beberapa contoh. Okay. Data kita mungkin data terkumpul atau data tak terkumpul. Okay. Okay, kita nak cari dulu mean bagi data tak terkumpul menggunakan rumus di atas. Okay. Contohnya. Okay, katakan kita ada data seperti ini. Okay, 20, 26, 40, 36, 23, 42, 35, 24, 30. Okay, cari mean bagi data di atas. Bagaimana kita nak cari mean? Gunakan rumus. Yes. Jika tidak diberitahu apa-apa, maka kita anggap data ini adalah data daripada sampel. Okay, jadi kita gunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N. Selalu amalkan menulis rumusnya dahulu. Okay, jadi sigma X sama dengan 20 tambah 26 tambah 40 tambah 36 tambah 23 tambah 42 tambah 35 tambah 24 tambah 30 bahagi dengan 9. Ada berapa bilangan datanya? 9. Okey. 9. So, bahagi dengan 9. N ialah 9. Jadi kita akan dapat 30.7. Okey. Jadi mean bagi data ini ialah 30.7. Ada masalah? Boleh? Boleh. Okey. Okay, so mean I think no problem. Inilah bagi data tak terkumpul. Okay, jadi sekarang kita lihat satu contoh bagi data terkumpul. Ya, kita masih dengan data tak terkumpul. Okay, kadang-kala data kita itu ada kekerapan. Misalnya 43 ini berlaku 2 kali, 54 berlaku 3 kali. Jadi kita masih, walaupun data ini tak terkumpul, kita masih boleh masukkannya ke dalam jadual taburan kekerapan. Tapi oleh kerana data ini tidak ditulis dalam kelas, maka data ini masih data tak terkumpul. Okay? Jadi untuk data tak terkumpul yang kita masukkan dalam jadual seperti ini, bagaimana kita nak kira mean. Okay? Bila kita letak data seperti ini, data mentahnya sebenarnya ialah 43 ada 2, 54 ada 3, 67 ada 4, 76 ada 6 dan 84 ada 7. Itu maksudnya kita boleh tambah semua ini satu persatu dan bahagi dengan jumlah data, atau kita boleh buat cara yang mudah. Kita darab saja. 43 darab 2, 86. 54 kali 3, 162. 67 darab 4, 268. Okey. 76 darab 6, 456. 84 darab 7, 588. Sekarang kita jumlahkan semua ini. Jadi kita dapat sigma fx. X ialah markah kita. Markah kita wakili dengan X. Frekuensi selalu diwakili oleh F. Sekarang kita nak darab F darab X, kita dah dapat nilainya. Kita jumlahkannya, sigma Fx. Kita akan dapat 1560. Bagaimana dengan frekuensinya? Jumlahkan frekuensi. Sigma F sama dengan 22. Betul? Okey. Di sini mean kita hendak gunakan rumus Fx bahagi dengan sigma F. Okay. Bila data kita masukkan dalam jadual seperti ini, kita gunakan rumus ni. Rumus ini lebih sesuai. Okay. Jadi ini sama dengan
1560 bahagi dengan 22 sama dengan 70.91. Jadi min markah sebab diberi dalam jadual markah. Okey, jadi min markah ialah 70.61. Ini jawapan kita. Okey, boleh buat ni? Boleh. Okey, inilah bagi data tak terkumpul. Jadi kita akan buat satu lagi contoh untuk data terkumpul. Okey, data terkumpul ialah data yang diberi dalam kelas. Okey. Min juga dikenali sebagai purata aritmetik. Jadi kita hendak mencari min atau purata aritmetik bagi data terkumpul, diberi markah di sini ya, diberi markah yang dimasukkan ke dalam kelas. Berapa saiz kelas ini? 10. 10. Yes. Bagaimana anda dapat ni? Yang pertama 51 tolak 41. Yes, very good. 51 tolak 41. Okey. So kita ada markah di sini. Bila kita ada, bila data ni adalah data terkumpul, kita perlu menggunakan titik tengah kelas sebagai untuk mencari min. Okey, jadi kita perlu cari titik tengah atau tanda kelas. Jadi 41 hingga 50. Titik tengahnya ialah 45.5. yes, 45.5. So this 55.5 just continue only. Okay. Okay. So kita dah dapat. Am I right? Okay. Sekarang kita nak darab F darab X, frekuensi dan tanda kelasnya atau titik tengah kelas. Okay, kita darabkan saja. Kita akan dapat nilainya seperti ini. You can check this later. Okay. Okay. Kemudian kita jumlahkan lajur Fx atau sigma Fx, kita akan dapat 4010. Jumlahkan frekuensinya, kita akan dapat, how much is the frequency? 60. 60, yes. Sigma F ialah 60, okey. Jadi untuk mencari min kita akan gunakan rumus X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Inilah rumus yang kita akan gunakan apabila data kita di dalam jadual. Okey. Jadi sigma Fx ialah 4010 bahagi dengan sigma F ialah 60. Jadi min kita ialah 66.8. Okey. So min markah ialah 66.8. Okey. Boleh faham ni? Okey. Puan, kalau ada perpuluhan tu kita ambil berapa tempat perpuluhannya? Okay, that's a very good question. Okay, so data kita ini is how many tempat perpuluhan? Our marks is like 41, 50 like that kan? Markah kita ini adalah nombor bulat. Kalau markah kita, data mentah kita adalah nombor bulat, maka semua ukuran kita beri kepada satu tempat perpuluhan. Kalau data mentah kita seperti ini, 4.1, satu tempat perpuluhan, maka min kita ialah kepada dua tempat perpuluhan. Boleh faham? So that's why here we take satu tempat perpuluhan sebab data kita adalah nombor bulat. Jadi min kepada satu tempat perpuluhan cukup ready. Okay? Jadi min selalu adalah satu tempat perpuluhan lebih daripada data mentah kita. Okay? Okay, so we have finished with min, okay? Jadi seterusnya kita akan sambung dengan ukuran kecenderungan memusat yang kedua, okay? Iaitu median. Okay, sebelum kita buat median ni katakan kita ada contoh data, okay?
Okey, berapakah mean data ini? What is the mean here? 2 tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 6 bahagi dengan 7. 7. So berapa nilai mean-nya? 3.8, 3.9. 3.9. Okey, very good. Mean-nya 3.9. Data kita paling minimum ialah 2, paling maksimum ialah 6. Jadi mean kita lebih kurang di tengahnya kan? 3.9. Data kita daripada 2 hingga 6. Mean kita di sini 3.9. Okey. Jadi mean kita sesuai untuk menggambarkan data ini. Tetapi jika kita ada data ini, kita ada satu lagi nilai di sini iaitu 30. Sekarang berapa mean kita? Tambah dengan 30 bahagi dengan 8. 8. So berapa nilai mean kita sekarang? 7.1. Again? 7.1. 7.1. Okey. So kebanyakan data kita di antara 2 hingga 6, tapi kita ada satu data di hujung sini. Sekarang mean kita ialah 7.1. Jadi mean ini sekarang dia tidak mewakili kebanyakan datanya. Nampak tak? Okey. Mean-nya sekarang dah berubah. And mean yang baru ini dia tidak mewakili kebanyakan data yang ada. Kebanyakan data kita di antara 2 dan 6. But our mean is 7.1. Jadi bagi mean ini adalah satu ukuran yang sangat jitu, okey, untuk mewakili data. Kita selalu menggunakan mean untuk bila kita hendak menerangkan taburan data kita. Kecuali jika kita ada satu atau dua nilai yang ekstrim, okey. Jika kita ada nilai yang ekstrim di mana-mana hujung, maka mean dalam keadaan itu mean tidak sesuai lagi digunakan untuk menerangkan data kita. Kerana mean dia akan terpencung. Okey, jadi dalam keadaan itu bila kita ada data ekstrim, mean tidak begitu sesuai sebagai ukuran kecenderungan memusat. Dalam kes itu kita lebih sesuai untuk kita gunakan ukuran median. Okay. Okay, what is median now? Median ialah ukuran di tengah-tengah. Okay. Median selalu membahagikan data kepada 2. Okay. 50% daripada data berada di bawah median dan 50% daripada data berada di atas median. Okay. So contoh. Okay. Bilangan adik-beradik bagi 10 orang pelajar diberi seperti berikut. Okey. 10, 1, 4, 5, 6, 9, 3, 3, 5, 4. Inilah bilangan adik-beradik yang dipunyai oleh 10 orang pelajar. Jadi kita hendak cari nilai mediannya. Jadi langkah pertama ialah kita perlu susun. Ya, susun. So this is 1, 3, 3. Ini this is sorry. This is 2. Okay. So 1, 2, 3. 4, 5, 5, 6, 9, 10. Okay, good. Okay, sekarang kita nak cari median. Ada berapa data di sini? 10. 10 data, okay. Jadi mediannya ialah 4. anybody take a guess saja. Nilai median ialah 4. 4 atau 5. 4 atau 5 lagi. Tengah-tengah data. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 data di sebelah sini. Di sebelah ni 1, 2, 3, 4, 5. Jadi median kita perlu di sini kan di antara 4 dan 5. So bilangan data kita sekarang adalah nombor genap kan? Ya.
jika data kita adalah nombor genap. So untuk mencari median, kita selalu mengambil nilai ke n per 2 tambah dengan nilai ke n per 2 tambah 1 bahagi dengan 2. So nilai ke n per 2 ialah nilai ke berapa ni? 4, 10 bahagi 2? 5. Nilai ke 5 yes. Tambah dengan nilai ke n per 2 tambah 1? 6. Nilai ke 6 bahagi dengan 2. So berapa nilai yang ke-5? 1, 2, 3, 4, 5. Nilai Empat. ke-5 ialah 4. Nilai ke-6? Adalah 5. Okey. Jadi kita dapat 4 tambah 5 bahagi dengan 2. Ini ialah 4.5. Ini ialah median kita. Ini ialah ya. Kalau kita tak tulis formula, Boleh. boleh ke? It's okay. It's okay. Terus 4 tambah 5 bagi Boleh. 2. Terus macam ni 4 tambah 5 you can do that. Cuma masalahnya di sini bilangan datanya sedikit. So kita boleh kira, kita boleh tuliskan dan kita boleh lihat sendiri, okay? Tapi kalau bilangan datanya banyak, then it will be difficult to write down and check everything. So masa itu lebih mudah untuk kita gunakan rumus. Okay? So that is why kita kena tahu jugalah rumusnya, okay? Okey, inilah jika data kita ialah nombor genap, okey? Okey, bagaimana jika kita diberi contoh seperti 43, 46, 39, 26, 53, 35 dan 23. Okey, cari mediannya. So, langkah pertama ialah susunnya dulu. So, kita nak susun mula dengan 23, 26, 35, 39, 35, 39 lagi. 43, 46, Okey. 46, 53, Okey, ada berapa bilangan data di sini? 7, 7. Okey. Jadi kalau nombor ganjil, cara kita mencari median ialah nombor ganjil lebih mudah. Median ialah nilai ke n tambah 1 bahagi 2. Jadi dalam kes ini nilai ke 4, 30, n ialah 7. 7 tambah 1, 8. 8 bagi 2, 4. Jadi nilai ke-4. So nilai ke-4 ialah 1, 2, 3, 4. Jadi nilai ke-4 ialah 39. Okey. Jadi median sama dengan 39. Okey. Inilah contoh mencari median untuk data bilangan nombor ganjil. Okey. Inilah data tak terkumpul. Okey. Jadi kita boleh tuliskan datanya dan tentukan nilai median. Okey. Kalau bilangan datanya banyak sangat, maka kita boleh gunakan rumusnya terus. Okey. Okey. Untuk mencari median bagi data terkumpul pula. Okey. Kita ada rumus. Okey. Okey, untuk mencari median bagi data terkumpul, kita hendak gunakan rumus. Okey, rumusnya ialah median sama dengan L tambah N per 2 tolak F bahagi dengan F M darab dengan C. Okay. Inilah rumus bagi median untuk data terkumpul, di mana L mewakili sempadan bawah kelas median, N ialah jumlah kekerapan. Jadi we can use small n di sini ya, but doesn't matter. N ialah jumlah kekerapan, F ialah kekerapan longgokan bagi kelas sebelum kelas median, FM ialah kekerapan kelas median,
C ialah saiz kelas median. Okey. So, kita nak tentukan semua nilai ni sebelum kita masukkan ke dalam rumus. Okey. Jadi untuk mencari median bagi data terkumpul, kita kena tambah dua kolom ini. Okey. Kita kena cari sempadan kelas. Okey. Sempadan kelas bagi kelas pertama ialah 4150. sempadan kelas. Di sebelum dan lepas ni ialah 40.5 hingga 50.5, yes. Sempadan bawah dan sempadan atas. Inilah sempadan bawah, 50.5 ialah sempadan atas. So Nice. jadi bagi kelas yang kedua 50.5 50.5. 60.5. okay, so you check for me if it's correct hingga 70.5, this is 70.5 hingga 80.5, 80.5 hingga 90.5 dan 90.5 hingga 100.5. Okey, laju berikutnya ialah kekerapan longgokan. Jadi kita mula dengan kekerapan pertama 12, lepas tu 12 tambah dengan 6 ialah 18. tambah 10 28. tambah 23 30. 51. tambah 6 57. tambah 57. 3 60. 60. Jadi jumlah kekerapan ialah 60 di sini, okey? Okey. Sekarang sebelum kita buat apa-apa, kita kena tentukan dulu kelas median, okey? So bagaimana kita tentukan kelas median? Kelas median ialah kita cari daripada jumlah kekerapan bahagi 2. Jadi jumlah kekerapan kita ialah 60 di sini ya. 60 bahagi 2 ialah 30. Jadi kelas median ialah kelas yang mengandungi nilai ke-30. Jadi anda beritahu saya yang mana kelas median? 7180. Semua orang setuju? Tak. Miss Semua tak orang faham faham. ke? Tak faham. Setuju. Nak Okey, tengok kita dekat lihat mana pun. kekerapan longgokannya, okey? You can also use frequency tapi lebih mudah kita buat kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan yang pertama sampai 12, artinya data kita sampai 12. Kelas yang kedua sampai 18 data saja. Kelas yang ketiga sampai 28 nilai. Kita mahu nilai yang ke-30. Kelas yang ketiga sehingga 28 nilai sahaja. Jadi nilai yang ke-30 mesti berada dalam kelas yang ke-4. Okey, jadi ini ialah kelas median kita. Jadi kelas median kita ialah 71 hingga 80. Kalau ini salah, semua salah, okey? Inilah kelas median. Boleh faham tak semua orang? Faham. Any questions? Miss, Faham. saya tak faham macam nak cari apa yang maksudnya Okay, 30 good. tu. Okey, kita nak all together kita ada 60 data kan? Jumlah kekerapan ialah 60, maksudnya ada 60 data. Median, jadi kita boleh susun data ini X1 sampai 60 ni, X60 ni. Okey, ada 60 data. Median ialah data yang ke-30. Jadi di mana letaknya data yang ke-30? Kita lihat daripada kekerapan longgokan. Kelas pertama dia ada 12 data sahaja. Okey. Kelas kedua, kelas 1 tambah kelas kedua ada 18 data. Kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga ada 28 data semuanya. Tambah, okey. Kelas 1, 2 dan 3 jumlahnya ada 28 data saja. Kita nak data yang ke-30. Jadi data yang ke-29, data yang ke-30 semua berada di dalam kelas yang ke-4. Jadi median kita terletak di dalam kelas yang ke-4. Maka kelas itu adalah kelas median. Faham ke? Faham. Okey. Jika dah faham, okey? Okey. So sekarang kita nak masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus. Okay, jadi L ialah sempadan bawah kelas median. Jadi L ialah berapa di sini? 70.5.
Yes, L ialah 70.5. N, jumlah kekerapan ialah 20. 60 kan? 60 ah. Okey. F ialah kekerapan longgokan bagi kelas sebelum kelas median. So kita tahu kelas median ialah 71 hingga 80. Jadi berapa nilai kekerapan longgokan sebelum 28. kelas median? 28. Yes. F ialah 28. FM ialah this ialah kekerapan longgokan sebelum kelas median. Okey. Okey, FM ialah kekerapan kelas median. Berapa nilai 23. FM? Yes, dia tanya kekerapan bagi kelas median, jadi 23. 3. Okay, C ialah size kelas. Size kelas median atau size kelas sama. So size kelas ialah 10. berapa? 10. 10. Yes, sekarang kita dah dapat semua maklumat ni, kita masukkan ke dalam rumus median kita. Maka L sama dengan 70.5 tambah dengan 60 bahagi 2 tolak F ialah 28 per. Langkah ini penting, anda jangan selesaikan terus, okay? Isikan dulu kemudian anda selesaikan. Okay, now what is the answer? Okay, if you use your calculator, anda akan dapat 71.4. Okay, Betul. maka markah median ialah 71.4. Okay, jadi median ini mewakili nilai purata semua markahnya, nilai di tengah-tengah. Okay, inilah cara kita mengira median untuk data terkumpul. Boleh faham? Yes, kelas? Faham. Ada sesiapa yang tak faham ni? Faham. Tell me, anybody kalau tak faham, I can do one more contoh. Anybody don't understand? Do one more Do contoh. one more example, Miss. Okay. Okay, katakan kita ada okay, contoh. Okay, kita ada kelas ni, selang kelas, this is umur. Okay, katakan kita ada umur pelajar di antara 20 hingga 25, 30 hingga 35, 40 hingga 45, 5. Sorry ya. So this is 20. Kalau ni 20 hingga 25 atau 20 hingga 24. I say I want 5 miss. 25 hingga 30. Alright? 29. Sorry, 25 hingga 29. 30 hingga 34 and 35 hingga 39. Okay, 4 classes. Dan inilah frekuensi. Frekuensi katakan ni lah 4, 6, 7, 3. Okay. Umur kita wakili dengan, okay. So oleh kerana ini ialah data terkumpul, maka kita perlu cari tanda kelas. So tanda kelas di sini ialah, okay, we don't even have to find tanda kelas sebab kita nak cari median terus, okay. So cari apa sekarang? Cari kekerapan longgokan atau frekuensi longgokan. Okay, sinilah 4, 10. 10. 17, 20. 20. Tanya ialah 20. 20, Miss. Tak apa. okay. So rumus bagi median, median sama dengan L tambah N per 2 tolak F per Bahagi FN FN. darab dengan C. C. Okay? So kita
L ialah sempadan kelas. Jadi kita perlu tahu sempadan kelas juga, okey? Lebih baik jika anda tambah sempadan kelas. Jika anda tidak tambah dan buat terus also okey, okey? Jadi sempadan kelas di sini ialah 19.5 hingga 24.5. Di sini 25.5, 29.5. 29.5, 34.5, 34.5, 39.5. okey, thank you. Okey, sekarang kita tentukan semua maklumatnya dulu, okey? So L sama dengan berapa? Okey, sebelum itu kita nak tentukan kelas median. Kelas median kita ialah, you tell me first the answer. Okey, 10. kelas median ialah 10. 25 ke kelas median ialah 29. 25 ke 29. semua orang setuju ni? Setuju. Okey, bagaimana kita mencari kelas median? Kita ambil kekerapannya bahagi dengan 2. Kekerapan di sini jumlah kekerapan ialah 20 bahagi 2 ialah 10. Jadi median kita ialah nilai ke-10. Okey, jadi di mana letaknya nilai ke-10 kita lihat frekuensi longgokan. Okey, kelas pertama ada 4 data nilai sahaja. Kelas kedua sampai nilai yang ke-10. Jadi nilai ke-10 terletak dalam kelas yang ke-2. Jadi kelas median ialah 25 hingga 29. Jikalah, just for example, jika sigma F bahagi 2 ialah 12, maka kelas median kita ialah 30. 34. yes, kalau 12 di sini dia sampai 10 saja. Jadi kita tambah lagi 2. Tambah lagi 2 nilai itu jatuh dalam kelas yang ke-3. Jadi kelas median akan berubah. Okey. So dalam kes ini kelas median lah 25 hingga 29. Jadi sekarang kita boleh tentukan semua nilai kita. L sama dengan sempadan bawah kelas median. 4.5. Yes. N sama dengan 20. jumlah kekerapan 20. F ialah kekerapan sebelum kekerapan longgokan sebelum kelas median. 4. 4. Kekerapan kelas median 6. 6. yes 6, correct. C ialah 5. okay, good. So masukkan nilai di sini. L ialah 24.5 tambah dengan 20 over 2 minus 4 over 6 times darab dengan 5. Selesaikan dalam kurungan dulu, darab dengan 5, kemudian tambah dengan 24.5. What's the answer? 29.5. Bagi 2 ialah 20 bagi 2 10, 10 telah 4, 6, 6 bagi 6 1, 1 kali 5, 5 kan? Tambah dengan ini kita dapat 29.5. Okay? Boleh? Boleh. Okay, so kita nak teruskan dengan ukuran yang terakhir iaitu mode. Okay? Mode ialah data yang paling kerap berlaku. Okay? Okay, mode ialah data yang paling kerap berlaku. So mode ini walaupun ia dianggap sebagai ukuran kecenderungan memusat, dia hanya sangat sesuai jika taburan datanya adalah sekata. Tetapi jika taburan datanya pencong kiri atau kanan, maka mode juga tidak begitu sesuai. Okay? So di antara tiga ukuran ini, mean, median dan mode, yang paling jitu ialah mean. Kecuali tidak ada ukuran ekstrim. Kalau tidak ada ukuran ekstrim, mean ialah ukuran yang paling bagus. Diikuti dengan median. Okay, akhir sekali lah mode. Okey, contoh. Kita ada data seperti ini, okey. Contoh 1. 8, 9. Okey, untuk set data yang diberi, mode-nya ialah contoh, biasanya untuk mencari mode, anda boleh buat terus
Yes, anda boleh buat terus atau anda boleh susun semula. Katakan kita susun semula. Jadi kita dapat 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 14. 14. Jadi kita nampak jelas di sini bahawa 9 berlaku 3 kali. Paling banyak kali berlaku. Maka mod kita ialah 9. 9. 9. Okey. Okey, contoh yang kedua. Kita ada 6, 8, 3, 1, 2, 5, 6, 8, 4. Okey, kita cuba susunkan dulu, okey. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 8, 6, 8, 8. Okey, sekarang mod kita ialah 6, 8. 6 dengan 8. yes, 6 berlaku 2 kali, 8 juga berlaku 2 kali. Jadi mod kita ialah 6 dan 8. Ini kita panggilnya dwi-mod atau bimodal in English ya. Okey, contoh yang ketiga. Okey. Okey. Kalau kita susunnya kita dapat 24, 27, 34, 35, 81, 92. Jadi mod di sini ialah tiada mod, okey? Tidak ada mod sebab tidak ada data yang berlaku lebih daripada sekali. Jadi tidak ada mod. Inilah 3 jenis keadaan di mana anda boleh mencari mod untuk data tak terkumpul. Okey, ada masalah di sini? Any questions? Tiada. Okay, good. So we're going to go to the last one. Mencari mod bagi data terkumpul. Okay, kita lihat rumusnya dulu. Okay. Mod sama dengan L tambah inilah delta. Okay, delta 1 per delta 1 tambah delta. Delta 1 tambah delta 2 darab dengan C. Inilah rumus bagi mod. Okay. Di mana L ialah sempadan bawah kelas mod. Kelas mod ialah kelas dengan kekerapan paling tinggi. Okay. Delta 1 ialah perbezaan kekerapan antara kelas mod dan kelas sebelumnya. Delta 2 ialah perbezaan kekerapan antara kelas mod dan kelas selepasnya. C ialah saiz kelas. Okay. So untuk mencari mod, kita dah diberi data ini. Kita cari dulu jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya ialah berapa? 60. Ya ke? 10, 60. 60 Okey, 60. Okey. So kita perlukan sempadan kelas seperti tadi. So this is 40.5 hingga 50.5, 50.5 hingga 60.5. Jadi kita lengkapkan jadual ini berdasarkan kepada maklumat apa yang kita hendak. Okey. Okey, kekerapan longgokan 12, 18, 28, 51, 57 dan 60. Kita menggunakan data yang sama seperti tadi. Okey. Okey, sekarang yang mana kelas mod? Tentukan dulu kelas mod. 71. Kelas mod ialah kelas dengan kekerapan paling tinggi. Jadi kita lihat kekerapannya. Kelas mod ialah 71. 71 hingga 80. yes, sebab kekerapannya paling tinggi 23. Okay, itulah kelas mod. So if that is kelas mod, L ialah L ialah 70.5. 70.5. yes, L ialah delta 1. Delta 1 ialah perbezaan antara kelas mod dengan kelas sebelumnya. 13. Perbezaan antara, yes. Bila kita cari perbezaan selalu ialah nombor besar tolak nombor kecil. Jadi 23 tolak 10 ialah
13, okey? Delta 2, perbezaan antara kelas mode dengan kelas selepasnya. 17. 23 tolak 6 sama dengan 17. Yes, okey. So C ialah 10 10. lah. Okey, saiz kelas ialah 10. Sekarang kita dah dapat nilainya, kita masukkan ke dalam rumus. L ialah 70.5 tambah dengan delta 1 13 bahagi dengan 13 tambah 17 darab dengan 10. Okey. Inilah 70.5 tambah dengan 13 per 30 darab dengan 10. Okey, inilah. So this is 3. So berapa nilainya? 74.8. 8. Okey, inilah cara kita mencari mode. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Last thing yang akan buat. Okey. Daripada contoh tadi, sebab kita menggunakan data yang sama untuk mencari mean, mode dan median bagi data terkumpulan. Tadi kita dapat mean-nya ialah 66.8. Kita dapat median-nya ialah 71.4 dan kita dapat mode-nya ialah 74.8. Ketiga-tiga ini adalah ukuran kecenderungan memusat. Tapi ketiga-tiganya berbeza, bukan? Okey. Ya. Kalau nilai mean, mode dan median sama, maka sebaran data kita adalah simetri. Ini ialah nilai mean, median dan mode. Okey. Kalau mean, median, mode sama nilainya, okey, maka kita akan dapat data yang di mana taburannya adalah simetri, okey. Nilai mean, median dan mode sama. Dalam kes ini, okey, mean kita kurang daripada median, kan? Dan median kurang daripada mode. Jadi bagaimana bentuk data kita sebarannya? Dia pencong ke sebelah kiri ke atau dia pencong ke sebelah kanan? Dia lebih kepada sebelah kiri ke atau lebih kepada sebelah kanan? Kiri. Kiri. So is it, kalau kiri, does it mean it looks like this ke? Inilah A, ya. Graf A. Atau adakah data kita lebih kepada like this? Yang mana? A ke Yang B? B. Yang B. Yang B. B. So nilai di sinilah nilai Nilai mode. nilai mode. Di sini ialah median. Okay, very good. That means you understand. Inilah mean. Okay. Jadi mean kurang dari median, median kurang daripada mode. Okay. Jadi daripada nilai mean, median dan mode, kita dah tahu sebaran data kita. Yang ini kita akan belajar lebih lanjut lagi bila kita buat pentafsiran ukuran-ukuran.